Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Bertemu kembali hari ini pagi Selasa 3 Disember 2013 dalam Janji Temu bersama Nazra Noran dan juga Ehsan Yahya. Dan hari ini kita mulakan pagi Selasa dengan program Bijak Wang. Seperti biasa kita bersama dengan pakar keuangan Dr. Niki Syuhada. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kita dah nak mengetuk pintu nak masuk ke tahun 2014 dah. Ya, sangat-sangat kan. Dan nampaknya ramai yang sudah pun bertanya agaknya apa persediaan, ataupun ada yang sudah pun bersedia, ada yang belum, ataupun tertanya-tanya apa nak buat sekarang ni dan apa yang akan kita lakukan untuk menambah strategi kita dalam membina keuangan. Jadi tajuk kita hari ini strategi membina keuangan bersedia menghadapi 2014. Bagaimana Doktor? Dan saya suka juga menyebut salam ceria, salam bijak wang, bijak sana bijak sini ya. Jadi kita perlu bijak. Dan hari ini adalah sudah masuk Disember. Ya, ini adalah 3 bulan Disember 2013. Jadi secara bijaknya kita perlu ke hadapan, kita perlu memikirkan tentang 2014, membuat persediaan awal dari segi minda, dari segi perancangan ya. Jangan kita dah masuk 2014 baru kita nak buat sesuatu kerana itu dah lewat. Jadi sama ada anda mempunyai perniagaan, anda perlu fikirkannya dari sekarang sudah. Mungkin ada antara anda dah fikirkan 3 bulan yang lepas lagi perancangan untuk masuk 2014 jika anda berniaga. Jadi Disember adalah final. Disember adalah bulan penentu untuk tahun ini. Tolak campur tahun inilah Disember. Dan juga kepada mereka yang nak buat planning untuk tahun depan, Disember adalah juga bulan yang sangat penting untuk kita mulakan planning. Sebab tu hari ini saya suka cerita untuk bercerita tentang bagaimana kita hari ini kena bersedia untuk 2014. Jadi antara langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk 2014 adalah kita perlu mengenal pasti apa itu inflasi. Kita perlu tahu dan fahamkan apa dia inflasi ya. Inflasi adalah di mana wang yang kita ada itu telah pun hilang dia punya power lah, hilang kuasa. Di mana hari ini kalau kita pegang duit RM50, kuasa membeli RM50 itu mungkin bawa beberapa barang saja dalam raga yang kita bawa ke supermarket tu. Tetapi kalau kita bicara tentang 20 tahun yang sudah, RM50 penuh mungkin terlebih-lebih ya. Dan waktu saya kecil-kecil dulu, 40 tahun yang sudah, RM50 itu boleh kita makan sebulan. Beza. Makna duit kita hilang power lah. Senang nak ingat inflasi tu apa. Duit kita sebagai pengguna hilang power. Maknanya nombor dia je 50 tertera atas kertas tu, nilainya makin nilai dia nak beli barang tu mengecut. Itu dia adalah inflasi. Dan inflasi adalah sesuatu yang akan terjadi ya apabila demand dan supply jugalah. Ya. Jadi orangnya banyak, barangnya sikit, jadi harga pasti akan naik lah ya. Itu adalah dari segi ekonominya ya. Baik, bercakap tentang inflasi juga, itu antara persediaan patut kita tahu. Dan inflasi adalah satu tamparan hebat setiap tahun sebenarnya. Tak pernah lagi kita dengar duit tu makin berharga. Dan jarang sangat lah kalau kita nak dengar harga barang tu turun. Jadi inflasi adalah salah satu cabaran yang patut kita hadapi sebagai pengguna. Jadi dari situ apabila kita mengenal inflasi, dan kita tak perlu marah-marah sebenarnya. Attitude kita terhadap perkara ini adalah kena sabar dan bijak. Sebab itu kita kata mari kita bijak wang. Jadi kita tidak perlu marah-marah atau negatif terhadap perkara ini, kerana ianya terjadi dan pasti akan terjadi ya. Jadi secara bijak dia kita kena tahu sebagai pelabur, jika wang yang kita ada dan kita laburkan, dia mestilah membawa
nilai returns atau profit, keuntungannya mestilah lebih daripada nilai inflasi. Jadi jika kita tahu dari masa ke semasa inflasi naik 5% atau 4%, kita kenalah mencari tempat yang lebih dari 5% jika kita nak melaburkan kewangan kita jangka panjang, supaya duit itu tidak mengecut nilainya. Jadi dia tumbuh dengan lebih, supaya kita mempunyai, tak adalah 50 nanti tak boleh kan, sebab RM50 tu dah mengecut. Jadi kita perlu bawa 5 kali ganda kot untuk beli benda yang sama. Jadi maksudnya duit itu kena berlebih-lebih supaya dia dapat membeli benda yang kadar biasa hari ini. Betul. Jadi kalaulah contoh macam tahun depan, kita kena ambil tahu ya kenaikan-kenaikan yang akan berlaku dari sekarang ya. Contoh dia, kita ada kadar baru tarif elektrik yang akan dinaikkan secara purata di Semenanjung sebanyak 4.99 sen setiap kilowatt sejam. Ya, kerana ini adalah asas kita kan, elektrik. Jadi ini adalah lebih kurang 14.89% naik. Ya, daripada kadar semasa berkuasa 1 Januari. Ya. Jadi bermaksud pembayaran elektrik kita, jika kita tak berjimat, tak tune sikit lah kita kata kan, kita tak tune sikit kita punya penggunaan, kita mesti bersedia untuk membayar lebih kurang 14.89% ini. Jadi kalau biasa-biasa RM100, sekarang naiklah RM14.89. Itu dia kesannya. Apa pun bercakap tentang strategi membina kewangan bersedia menghadapi 2014, anda boleh juga bersama kami 0326927939 bersama dengan Dr. Niki Syuhada. Baik, sekarang bukan masa untuk kita salahkan sesiapa, Doktor, dan tetapi kita perlu tahu apa yang kita perlu buat dan hadapi sekarang. Jadi apa agaknya saranan Dr. Niki terhadap kita semua untuk sama-sama menghadapi 2014? Jadi jika kita tahu begitu kan, kita dah kena pasti tadi elektrik, kita kena pasti petrol. Ya, jadi kita kena bijaklah untuk, kalau kata kita nak berjimat, inilah masa dia. Waktu sekolah bercuti ni, kita dan anak-anak kita duduk di rumah, kita buatlah satu tour kita kata melawat bilik-bilik anak, satu rumah tu kita melawat lah. Makna kita terangkan adik, lepas adik keluar daripada pintu ni, tutup pintu ni supaya aircon tak keluar. Kerana aircon yang keluar naik pula lagi elektrik, dalamnya nak bagi sejuk. Betul. Benda-benda yang kita pandang ringan selama ni, kita kena latih lah sekeluarga kita untuk berjimat dengan cara berhemah. Jadi tutupkan pintu. Kalau adik dah keluar daripada bilik, tutupkan lampu, tutupkan komputer yang tak digunakan itu. Bila kita turun ke dapur tu, kita mencuci pinggan. Ramai sangat yang biarkan airnya mengalir sewaktu menyabun. Ya, begitu juga ketika mandi. Ramai yang biarkan air tu berlempah-lempah ketika tengah menyabun ya. Jadi itu adalah satu pembaziran lah. Dan sekarang ini pembaziran ni maknanya duit keluar. Jadi benda-benda begini jika kita telah latih dari sekarang, kita akan nampak kesan dia. Kerana ingat tu, RM15 sana, RM15 sini, RM20 sana, campur-campur akan membawa keperitan kepada kita sekeluarga. Ya. Okey, latih diri untuk berjimat cermat dan dalam masa yang sama lah. Berhemah. Dalam masa yang sama, apa lagi doktor, mungkin ada yang kata saya dah berjimat cermat dah habis usaha dah, tapi macam rasa macam tak cukup juga untuk menampung kehidupan yang mendatang ni, memandangkan harga yang semakin meningkat dan sebagainya. Apa lagi yang patut mereka lakukan? Adakah saya perlu berniaga? Adakah saya perlu melabur? Ataupun adakah saya harus bekerja berlebih masa? Jadi dari sekarang kita kena katakan 2014 akan membawa impak kewangan kepada kesemua kita, kerana harga-harga yang makin meningkat ini, inflasi ini. Dan salah satu tadi saya dah beritahu, kita berjimat. Saya yakin masih ramai keluarga belum menjalankan penjimatan berhemah, kerana masih banyak pembaziran dari segi makanan, dari segi elektrik, dari segi segala segi lah. Sekarang ni saya lihat kita belum lagi membuat penjimatan yang sepatutnya.
Kemudian minda kita kena menjadi minda pelabur. Bermaksudnya jika kita inginkan wang kita ini tumbuh ke masa hadapan, 15% ke atas, kita mesti mencari tempat-tempat di mana pelaburan yang selamat dan yang di approve oleh kerajaan. Tempat-tempat itu mesti membawa dalam 15% ke atas lah setiap tahun. Kita kena tingkatkan kewangan kita, dan juga kita tingkatkan jaya diri kita. Jadi kat sinilah kita banyakkan membaca, banyakkan masuk seminar, simpan duit dan masuk seminar, banyakkan mendengar di TV dan radio, mendengarkan acara-acara, rancangan-rancangan yang menaikkan skill-skill dan minda kita, supaya apabila kita dapat menjayakan diri dan mendapatkan skill-skill baru, kita mesti tahun 2014 meningkatkan pendapatan kita. Kita tak boleh lari daripada inilah. Kita kena carilah jalan dia untuk meningkatkan pendapatan kita. Dan juga kita ada untuk rakyat Malaysia, kita ada tax. Jadi tax ini kita bayar macam juga zakat yang kita bayar, Dan untuk tax, kita ada berbagai sebenarnya pelepasan cukai yang ada. Jadi di sini kan contoh dia lah kita bagi, kalau kita buat teks kita dengan betul, dan kita tahu kat mana pelepasan cukai berlaku. Contoh dia, beli buku, insurans dan komputer. Okey, dalam usaha menggalakkan tabiat membaca ni di kalangan rakyat kita, kerajaan membenarkan pelepasan cukai RM1,000 ke atas pembelian buku dan majalah. Tahu tak ni? Kan? Kita beli majalah, kita beli buku, simpan resit dia. Ini termasuk juga buku yang kita beli dari Amazon.com ke Apple Store, Apple punya buku-buku, apa sajalah. Ingat dia simpan je resit-resit pembelian tu. Jadi bila time kita 30 April adalah tarikh akhir filekan cukai tahunan, make sure kita masukkan sekali resit-resit original tu, untuk dapatkan RM1,000 balik. Dapat claim balik. Ramai kita beli akhbar, beli majalah, beli tapi tak buku-buku simpan. tapi tak simpan, Jadi kita simpan untuk file balik duit. RM1,000 kita dapat, Jadi jika kata KWSP kita, kita tak cukup capai 6,000 caruman potongan tu, kita boleh top up dengan membeli insurans. Insurans pula kita dikecualikan cukai sehingga 6,000 pula setahun. Jadi pembelian ini sangat bijak kerana dapat duit balik untuk rakyat Malaysia. Juga kita dapat pelepasan cukai sehingga RM3,000 ke atas pembelian komputer, tablet ke iPad. Yang ramai yang mana teringin nak beli iPad, beli sekarang, supaya dapat file cukai untuk tahun ini. Jadi beli iPad semua tu boleh tolak, dapat RM3,000 balik. Ramai yang tak tahu tau. Sebab orang ingat komputer macam iPad, tablet, komputer peribadi ni tak dapat. Ramai yang tak tahu ni. Jadi dia boleh. Tapi untuk pembelian komputer ni, pengecualian dia setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun, tak boleh tiap-tiap tahun. Jadi kalau tahun lepas dah ambil, tahun ni tak boleh lah. Tunggu 3 tahun lah. Jadi bagi mereka yang tak tahu langsung, ni dia bijak wang. RM3,000 boleh dapat balik. Kalau simpan lagi resit tu boleh claim, mesti ada resit original tersebut. Okey. Now, jika ada anak juga, anda mempunyai pelepasan sebanyak RM1,000 bagi setiap orang anak. Jangan lupa untuk membuat pelepasan cukai RM1,000 setiap orang anak. Baru-baru ni saya ke Kota Baru, rakan saya, dia mempunyai 15 orang anak. Alhamdulillah. 15 orang anak. Hebat wanita ni. Okey. So pembelian alat sukan juga, macam baru-baru ni saya ada beli badminton racket, kan. Pembelian alat sukan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997, kita dapat RM300 balik. Ada tak beli bola pingpong ke? Kena belilah lepas. Kena kat siapa yang rasa nak beli alat sukan untuk bersukan, beli sekarang.
Kerana anda boleh jimat balik 300 dapat balik. Okey. Ya. Jadi simpanlah resit. Memang kena simpan resit lah, ya. Jika anda dah berkahwin, anda filekan pelepasan cukai ni secara berasingan ni lebih baik. Oh, maknanya lebih banyak boleh dituntut. Asing-asing Okey. Buat asing-asing. Jadi dia lebih banyak boleh dituntut, ya. Begitu juga pembantu rumah khas untuk ibu bapa yang sakit. Kita boleh dapat potongan cukai RM5,000 di bawah perbelanjaan perubatan. Jadi ada orang ambil maid, ya, servant untuk ibu bapa dia untuk jaga khas. Jadi anda boleh tuntut balik RM5,000. Banyak tu. Ya, dan juga jika tahun ni anda nak simpan duit dalam tangan ni, dah ada duit, yang mana satu anda cari yang dapat potongan teks balik lah. Macam private retirement scheme, swasta, persaraan swasta. Ya, ini anda telefon kepada ejen-ejen skim persaraan swasta atau mereka yang menjual unit trust, ya, ejen-ejen dan konsultan-konsultan unit trust. Ramai yang boleh menjual PRS kepada anda, menyediakan khidmat ini. Dia boleh dapat balik, anda boleh dapat balik, ya, sebanyak RM3,000 maksima balik potongan rebate. Dia kira relief RM3,000. Jadi relief RM3,000 dia kali dalam 26% boleh dapat balik dalam 800 lebih maksima mengikut tangga cukai anda. Ya. Up to 3,000 yang kita invest tahun ini. Jadi kalau belum lagi invest, belum lagi labur di PRS atau skim persaraan swasta, silalah membuatnya sebelum akhir tahun ini untuk dapat pelepasan tahun ini. Tahun depan dapat lagi, ya. Kemudian isytiharkan pendapatan sewa, ya, atau apa-apa pendapatan anda dengan merekodkannya dengan betul. Kita kena isytiharkanlah semua yang kita income kita, pendapatan kita tahun ini, dan jangan kita lari daripada membuat pembiayaan cukai kita. Kita kena bayar cukai. Ya. Dan banyak benda yang kita boleh dapat balik pelepasan cukai. Jadi boleh berhubunglah dengan mereka yang buat cukai ni, tolong kita ni yang lebih arif ni. Kita kena ada seorang yang membantu kita membuat cukai kita setiap tahun. Okey, itu untuk pengetahuan anda semua, persediaan menghadapi 2014 dan juga keistimewaan untuk mendapat ribat cukai atau claim balik bersama dengan pihak cukai LHDN. Jangan takut. Jangan takut, kita kena tahu hak kita. Banyak tu, ribu tu kita boleh dapat balik. Dapat balik tu bermaksud kita tak perlu membayar lah, sebab dia dah tolak kan. Kat sini saya nak tekankan juga lagi satu, petrol kan meningkat. Meningkat banyak sebenarnya kan. Jadi kat sini saya, daripada pemerhatian saya lah, saya masih lihat walaupun barangan itu naik, kita masih tak berhati-hati. Contoh dia yang senang sekali saya sebut di sini, ramai orang bila dia nak pergi ke satu tempat yang dia tak faham, dia tak tahu lagi jalan, walaupun minyak tu mahal, dia tak rasa macam sepatutnya dia mengambil tahu dulu arah jalan. Google dulu, ambil map dulu, atau call kawan-kawan tanya, atau agak-agak bila nak sesat tu stop dulu kat kedai, kedai-kedai yang berhampiran, tanya orang jalan, ya. Sebab banyak orang, saya tengok ramai orang dia berlega-lega dengan kereta ni tadi untuk mencari satu-satu tempat. Itu sangat banyak pembaziran kepada petrol kita. Betul tu. Jadi kena rancang, kita kena rancang. Memang kita kena rancang dan kita kena sayang komoditi yang bernama wang. Okey, 0326927939 Bijak Wang hari ini bercakap tentang strategi membina keuangan bersedia menghadapi 2014 bersama-sama dengan Dr. Niki Syuhada Syukur. Ada yang memberi cadangan, katanya lepas ni kena bawa bekal lah pergi pejabat, biar susah sedikit, kena bangun awal, kena masak. Dah banyak dah pencimatan. Sebab kalau kita nak bani dulu pun kan Dr. Niki, dia kata dulu kalau kita bawa RM5 pun dah cukup dah makan sehari dekat pejabat. Sekarang ni RM5 tak cukup, hanya untuk sekali kan. Minum pun tak
tak lepas tu. Ya. Sebab tu kena rancang juga apa yang nak diminum, apa yang nak dimakan dan sebagainya kan. Tapi saya suka kalau macam kata kita bawa bekal daripada rumah, mungkin kita tak bawa untuk seluruh hari. Mungkin sedikit snacks ya, daripada kita turun ke bawah pergi beli barang-barang snacks. Baik kita beli yang banyak-banyak tu, bila kita sekali beli kat satu supermarket, kita beli secara pukal. Kan, macam kalau kat rumah saya tu, saya memang letaklah, kalau anak-anak saya punya Ribena yang berkotak-kotak tu, memang saya beli awal-awal dah. Bila dapat gaji, orang kata awal-awal beli secara pukal. Banyak dalam peti ais letak. Jadi satu hari satu budak-budak bawa stok ke sekolah. Memang mereka tak beli barang daripada kantin. Semuanya kita dah bawa daripada rumah, ada sahaja. Kan, jadi dekat situ orang kata bukanlah kata nak kedekut sangat, bukan. Tetapi seperti yang saya nyatakan tadi, apabila kita dapat buat benda ni satu keluarga, kita boleh memberi pendidikan kepada anak-anak kita juga untuk tidak membazir ruang. Kita boleh merancang keuangan kita. Boleh merancang ya. Dan di sini juga kita ada ambil kira tahun depan adalah tahun melawat Malaysia 2014. Jadi di situ sendiri tepuk dada tanya selera. Berbagai aktiviti yang kita boleh lakukan ya, yang dapat menjimatkan wang kita sekeluarga ya, untuk kita beriadah, untuk kita bercuti ya. Banyak ni. Jadi bila tahun melawat Malaysia ni, dia banyaklah diskaun sana, diskaun sini. Jadi kita kena ambil kira, kita kena tengok, masuk internet surf, baca surat khabar kat mana dia bagi free. Banyak selalunya tahun melawat Malaysia ya. Dan juga di situ juga ramai orang yang akan hadir di Malaysia ini, melawat Malaysia. Kita anggarkan 36 juta pelancong tahun depan. Jadi di situ kita kena buka mata lah. Rezeki kita ya, mungkin kita boleh gunakan sebagai kita juga pelancong, atau untuk kita berniaga ya. Dan juga di sini kita ada tahun melawat Malaysia ni, sektor ini akan menaikkan ekonomi Malaysia, dan sejurus itu kita akan menghadapi 2020 di mana Malaysia akan masuk menjadi negara maju. Jadi kalau kata bulan Disember ni kita mula bersedia ke arah 2014, bukan sekadar 2014 tetapi beyond 2014, lebih daripada 2014. Kerana suatu hari nanti Malaysia pada 2020 akan mencapai negara maju. Apakah maksudnya itu, dan apakah impaknya pada kita jika kita tidak memulakan langkahnya dari sekarang untuk mengambil tahu maksud dia kita negara maju 2020. Okey, baik Dr. Niki, ada yang bertanya ni, Julia, dia kata bagaimana agaknya kita nak pastikan pembelian kita akhir tahun banyak sangat clear stock. Jadi bila clear stock sale sana sini, jadi kita terpengaruh juga untuk membelinya, kerana kalau tak beli sekarang barang itu akan mahal tahun depan. Bagaimana? Terima kasih Julia ya. Pertama sekali Julia, saya nak maklumkan di sini kan, setiap perkara yang Julia perlukan, yang perlu Julia tulis. Julia tulis. Contoh mungkin Julia nak beli barang untuk kerja kan, macam pakaian kerja. Memang tahun 2014 kita dah masuk kerja, kita mungkin nak memerlukan pakaian kerja jika perlulah. Jika pakaian tahun lepas elok lagi, tak perlu, betul. Jadi kita tuliskan satu persatu dan berapa pasang yang perlu. Maknanya di sini perancangan tu perlu. Dan bila kita pergi shopping tu nanti, kita stick to it. Kita hanya mengikut pada apa yang kita dah tulis. Jadi selamatlah kita jika kita buat begitu ya. Dan seeloknya kan Julia, jangan pergi shopping dengan rakan-rakan. Kenapa? Jadikan dia personal trip ya, bukan tim punya trip. Kerana jika kita pergi dengan rakan-rakan, apabila rakan membeli atau memberitahu kita, cantik Julia, cantik, kau kena beli Julia. Penghasut ramai tu. Ini akan adjust kita punya wallet tu beberapa ringgit, atau beberapa puluh ringgit, atau beberapa ratus ringgit, atau beberapa ribu ringgit. Adjust dia tu sebab pergi beramai-ramai membeli belah. Jadi jika kita nak beli perkara yang kita perlu, kita pergilah dengan suami kita sahaja ke, dua orang ataupun kita seorang kalau kita bujang. Just masuk kat situ,
kejap lagi nak makan baru jumpa kawan-kawan. Bila masuk tempat tu kita split lah. Di sana di sini kita cari barang kita lah. Ini kan adalah salah satu tips lah untuk tidak over budget. Melainkan memang saja suka nak over budget, jadi pergi beramai-ramai. Sebenarnya boleh tanya pendapat, tapi sebenarnya lebih memanggil keluar. Begitulah Julia ya. Jadi kalau rasa barang tu tak perlu, Julia tengok pada bajet. Kalau tak cukup bajet, jangan beli. Itu saja nasihat saya pada Julia. Dalam masa yang berbaki ini, Dr. Niki, mungkin ada beberapa tip yang patut kita ingat strategi membina kewangan bersedia menghadapi 2014. Apabila kita kata membina kewangan, kita berkata membina aset. Jadi aset-aset yang perlu ada seperti aset-aset liquid asset yang kita perlu ada, cash yang kita perlu ada. Binalah reserve kita. Reserve seseorang itu adalah 6 bulan gaji sehingga 36 bulan gaji. Jika ini belum ada, kita masih belum stabil kewangan. Jadi kita kena bina 6 bulan gaji sehingga 36 bulan gaji untuk jadi mantap. Dan tambahan-tambahannya, macam setengah orang ada 100 bulan gaji di dalam reserve dia. Jadi kita pilihlah pelaburan-pelaburan yang makmur, pelaburan-pelaburan yang diberi mandat oleh kerajaan kita dan juga bank ya. Jangan pergi ke tempat-tempat yang kita tidak tahu whether berbalik atau tidak duit kita nanti. Baik, terima kasih kepada Dr. Niki Syuhada. Selamat menghadapi 2014 dengan bijak wang, bijaksana bijak sini. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Bernama Radio 2/4. Sampai di sini saja, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.